kepakaran dalam bidang Laporan teknologi kes maklumat penipuan dipercayai atau anggota skam sindiket membabitkan penipuan kerugian dalam lebih talian ditahan 8.2 polis juta hasil operasi ringgit khas dari di awal Iskandar tahun Muda hingga Johor. bulan lalu. Jumlah kerugian jenayah itu meningkat mendadak berbanding kerugian 2. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sazarina Abdullah, memegang nombor metrik J46437. Masyarakat pada hari ini disarankan lebih menitik berat nilai etika dan peradaban untuk mengelak ancaman dari penipuan dalam talian serta melindungi diri sendiri dan juga masyarakat. Terdapat 3 nilai-nilai penting iaitu integriti, privasi dan kerahsiaan serta tanggungjawab sosial. Nilai etika yang pertama adalah nilai integriti. Nilai integriti ini memerlukan individu untuk menjalankan aktiviti dalam talian dengan jujur dan bertanggungjawab. Ini bermakna individu harus mengelakkan diri daripada terlibat dan melaporkan segala kegiatan penipuan dalam talian yang mereka temui kepada pihak yang berkenaan. Seterusnya, nilai privasi dan kerahsiaan. Nilai ini sangat penting untuk memastikan maklumat peribadi dan keuangan individu selamat dari ancaman penipuan dalam talian. Untuk mengurangkan risiko penipuan ini, individu hendaklah mengambil langkah-langkah dengan menjaga privasi dan mengelakkan daripada memberi maklumat peribadi mereka secara terbuka di dalam talian serta memastikan juga laman web yang mereka gunakan adalah selamat. Nilai terakhir adalah nilai tanggungjawab sosial. Nilai ini memerlukan individu untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat mengenai ancaman penipuan dalam talian dan langkah-langkah yang boleh diambil. Individu harus berusaha untuk membantu membangunkan masyarakat yang lebih prihatin dan memberikan kesedaran untuk mempromosikan budaya keselamatan cyber. Dengan ini kita dapat membantu membangunkan masyarakat yang lebih selamat dan bertanggungjawab dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Apabila nilai-nilai ini diamalkan, peradaban akan melahirkan masyarakat yang bijak dan menggunakan teknologi dengan sebaiknya. Sekian saja pembentangan saya. Saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Syazana binti Islam Sudin, pemengangkat metrik J46452. Penting bagi masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bagi melindungi diri daripada penipuan dalam talian. Tanpa melenggahkan masa, saya ingin membentangkan 5 cadangan yang boleh diambil untuk mengurangkan risiko penipuan dalam talian. Yang pertama, pendidikan dan kesedaran. Pendidikan dan kesedaran adalah sangat penting untuk meningkatkan kesedaran tentang jenis-jenis penipuan seperti kempen penerangan dan pendidikan berkaitan perkongsian maklumat, pengurusan privasi diri, pembelian dan pelaburan yang selamat harus diperluaskan lagi. Kedua, perlindungan data pribadi. Data pribadi yang sensitif seperti nombor kad kredit, nombor akaun bank dan maklumat pribadi lainnya harus dilindungi dan tidak mudah didapati oleh pihak yang mencurigakan. Ketiga, penggunaan platform yang dipercayai juga penting. Antara platform yang boleh dipercayai seperti Shopee dan Lazada dapat membantu mengurangkan risiko penipuan dalam talian. Keempat, jika anda menjadi mangsa penipuan dalam talian, laporkan kes tersebut kepada pihak berwajib seperti MCMC atau pihak polis. Langkah ini dapat membantu mencegah kejadian dari berulang. Yang terakhir, penguatkuasaan undang-undang dan peraturan berkaitan dengan penipuan dalam talian perlu diperketatkan. Si pelaku penipu harus diberikan hukuman yang setimpal. Kesimpulannya adalah penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang sewajar bagi melindungi diri daripada penipuan dalam talian dan juga menjaga keselamatan cyber dalam masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Penipuan dalam talian merujuk kepada amalan menipu melalui internet atau rangkaian. Dalam talian, penipuan online mengakibatkan banyak punca isu iaitu kekurangannya kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang modus operandi terkini sindiket penipuan dalam talian dan juga risikonya.
Teknologi yang semakin canggih dan kompleks memudahkan pelaku penipuan untuk memperdaya dan menipu mangsa serta semakin kompleks dan sukar untuk dikesan. Kurangannya, perlindungan terhadap maklumat peribadi diri sendiri, kelemahan dan ketidaksempurna undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penipuan dalam talian yang menjadikan pelaku penipuan lebih mudah terlepas daripada tindakan undang-undang. Dan juga, pengguna kurang bekerjasama antara negara dalam menenangi penipuan dalam talian memandangkan pelaku penipuan sering beroperasi dari negara lain dan sukar untuk dikesan. Motivasi kewangan di mana pelaku penipuan sering didorong oleh pulangan kewangan yang besar dan cepat. Mudah percaya kepada orang luar tanpa membuat sebarang selidik. Contohnya, golongan orang tua and berstatus pencit mudah percaya kepada penyemaran pihak berkuasa dan terpedaya memindahkan duit bagi menyelamatkan anaknya dari ditangkap oleh pihak berkuasa. Dan juga skip cepat kaya dan pelaburan. Pembelian secara dalam talian dengan berharga yang bermurah. Contohnya, guna Shopee, Lazada, TikTok, Instagram dan sebagainya. Kebanyakan pengguna internet dan media sosial pada hari begitu mudah berkongsi maklumat peribadi masing-masing di dalam sosial media secara Instagram, TikTok. Penipuan mesra ini berlaku apabila pelanggan membuat pembelian dan kemudian memperhatikan transaksi tersebut dengan mendakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Ime bin Zaini, pemegang kad Matrix bernombor J46404. Kesimpulannya, kepentingan etika dan peradaban sangat penting dalam menangani isu penipuan dalam talian. Ia memberi kesan kepada individu, masyarakat dan juga negara. Impak kepada individu itu sendiri, ia akan melindungi diri mereka dari menjadi mangsa penipuan. Malahan, ia menjadikan individu itu terhindar dari terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral seperti menggunakan teknologi ICT dengan cara yang salah. Seterusnya, impak nilai etika dan peradaban itu kepada masyarakat pula akan melahirkan masyarakat yang lebih harmoni serta bertamadun di mana terhindar dari sebarang penipuan dan dapat meningkatkan kemajuan sosial serta ekonomi. Akhir sekali, impak kepada negara adalah melahirkan kerajaan yang menitik beratkan keselamatan cyber dan dapat menciptakan tatanan sosial dan politik yang lebih stabil serta aman. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.